Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang rakan-rakan sekalian ke pertemuan kita di Google Meet buat pertama kalinya ya. Di webinar pun ada juga. Okey, bersama kita sekarang adalah yang akan bagi tutorial dan bersama kepada kita adalah Cikgu Siva yang tak asing lagi di daerah Serian. Beliau merupakan Google Educator Level 2, sedang menuju ke Level 3 ya. Betul Cikgu Siva? Ya, ya, betul. Okey, beliau juga merupakan Microsoft MIE expert, bukan calang-calang orang. Uh, Hari ini kita akan berbengkel bertutorial beginner dulu untuk lebih kepada beginner. Untuk rakan-rakan yang dah tahu, mungkin ini boleh untuk refresh semula apa tu pengetahuan rakan-rakan, ataupun yang belum tahu tu boleh catat nota nanti. Dan ini mungkin ada tips and trick yang daripada Cikgu Siva nanti. Okey, tanpa buang masa lagi, kita silakan Cikgu Siva. Okay. So, okay. Okay, so selamat pagi kepada semua. So, saya rasa tak terlewat pun untuk ucap selamat Hari Guru. Okay, right. Boleh. So, okay. So, cara kita akan conduct kelas sesi ni, Google Meet ni adalah banyak menggunakan bahasa isyarat. So, kalau cikgu tak dengar suara saya, cikgu tunjuk macam ni atau tunjuk macam ni, okay, mungkin saya boleh respon dengan cepat. Dan juga cikgu boleh gunakan mesej untuk tanya soalan. Okay, so apa yang kita akan buat hari ini ya, saya akan mulakan dengan satu isi kandungan dulu supaya Izam boleh nampak Boleh. Pada skrin? Boleh. Okay. So untuk hari ini ya, since dia adalah level 1 yang siri pertama, kita akan lihat secara am apa masuk Google Classroom. So untuk cikgu-cikgu yang sudah buat Google Classroom, so tidak jadi masalah, tidak jadi isu di sini ya, just untuk sekadar ulang kaji sajalah. Dan kita akan lihat cara untuk login menggunakan MOE ID dan kenapa ia sangat penting. Dan kita akan lihat juga cara untuk create class. Selepas cikgu dah berjaya untuk login nanti, cikgu akan create class dan cikgu akan invite student. Obviously, kelas dah ada, student kena masuk. Dan seterusnya kita ada satu features di sini ya, di mana cikgu boleh invite cikgu. Ini banyak cikgu-cikgu yang tidak sedar, walaupun cikgu-cikgu sudah pernah buat Google Classroom cikgu-cikgu tak sedar bahawa kelas yang cikgu create itu, cikgu sebenarnya boleh kongsi dengan guru lain. Bermaksud, kelas itu bukan saja cikgu yang membangunkan isi kandungan dan soalan-soalannya, cikgu juga boleh meminta bantuan daripada guru yang mengajar subjek yang sama. Ini adalah features yang agak istimewa dalam Google Classroom di mana kita ada pembantu guru. So bermaksud kalau cikgu create kelas A juga ada 5-6 orang guru subjek yang sama. Mereka masing-masing boleh memasukkan bahan-bahan bacaan untuk membantu kelas tersebut. Bermaksud di sini, kalau kelas A sign, contohnya tingkatan 5 sign, cikgu yang create kelas itu, cikgu tak perlulah create kelas sains untuk semua kelas-kelas yang lain. Cikgu hanya create kelas sains untuk 5 tingkatan 5 saja. So kelas-kelas lain, cikgu-cikgu yang mengajar kelas lain, dia akan join masuk sekali. So dia akan menggunakan bahan yang sama. After all, kita gunakan syllabus yang sama, right? Okay. Seterusnya, itu yang saya maksudkan dengan bahagian 5, iaitu kolaborasi ya. Bukan saja cikgu kita boleh kolaborasi dengan guru-guru dalam sekolah cikgu sendiri ya. Cikgu juga boleh buat kolaborasi dengan guru-guru sekolah lain. Tidak seperti Frog sebelum ni ya. Kalau cikgu pernah menggunakan Frog sebelum ni, Frog ni terlalu limited. Dia hanya skop dia pada peringkat sekolah saja. Dia tak boleh keluar. Tapi di sini skop dia agak besar. So bermaksud di sini kalau kelas yang cikgu create tu, cikgu nak minta bantuan seorang. Hello Cikgu Siva. Hello Cikgu. Cikgu Siva. Cikgu freeze dan suara tak ada.
Boleh dengar sekarang? Okey. Okay. Right. So, last kali di sini adalah create assignment. Kita akan belajar cara untuk create assignment lah. Okay, next. Okay, so ini adalah satu limitation. Saya nak refresh atau maklumkan pada cikgu-cikgu betapa mahalnya MOE ID yang cikgu-cikgu dapat tu. Bukan free government dah bayar. So kita dalam kategori G Suite atau school account. Kita dalam kategori itulah G Suite atau school account, di mana cikgu-cikgu boleh add in sampai 20 orang dalam satu kelas. Cikgu kolaborasi dengan 20 orang guru lain. Bayangkan cikgu boleh berbincang sesama, membawa input daripada sekolah lain lagi. Okay. Dan class members, teachers atau student gabungan boleh sampai 1,000 orang. Okay, satu advantage ni. Okay, dan lain-lain ini cikgu boleh lihat sendiri dalam kalau cikgu guna personal Google account dia sampai 20 saja. So ada limitation. Sama juga dengan Google Meet ni ada limitation. Okay, so seterusnya saya tak nak membazir masa. Satu lagi perkara yang sangat penting di sini selalu cikgu-cikgu tertinggal. Ini cikgu akan lihat di sini masalah akan timbul di mana bila cikgu create Google Classroom menggunakan MOE ID nanti saya akan tunjuk MOE ID. Pelajar-pelajar yang cikgu nak bawa masuk ke dalam akan menggunakan MOE ID sahaja yang boleh. Kalau dia gunakan Gmail peribadi, dia tidak boleh gunakan kod kelas nanti. So cikgu akan sedar ni, kenapa cikgu saya tak dapat masuk? Saya dah masukkan kod dia. Kenapa cikgu saya tak dapat masuk? Sebab Google Classroom yang cikgu gunakan ialah menggunakan ID MOE. Manakala pelajar pula menggunakan ID peribadi seperti Gmail dan sebagainya. So that's why dia tak boleh masuk. Dia mesti menggunakan MOE ID, dan kalau cikgu pula salah guna, ada nasib lah. Cikgu kena buat balik kelas tersebut dengan menggunakan ID MOE. Okay, right. Cukup bahagian simple ke atas tu. Kita mulakan dengan bahagian pertama dulu. Saya akan mulakan cara untuk pergi kepada Google Classroom. Okay. Okay. Kalau cikgu search di sini, Google Classroom ada di sini, sign in pun boleh, atau cikgu gunakan Google search ada di dot 3 yang dot di atas tu pun boleh kita gunakan. So ini adalah Google Classroom. Kita tunggu dia loading, semuanya bergantung pada internet. Tapi saya dah guna ni dah dekat setahun lebih Saya dapati Google Classroom ni lebih laju daripada Frog. Sebab apa? Bahan-bahan dia kurang animasi. So tak perlu kita tunggu macam Frog dulu yang mana dia pusing, last Frog tak hidup. Okay, so bahagian pertama sampai sekarang. Okay, sebelum saya pergi kepada jalan cerita banyak lagi ada apa-apa soalan? Cikgu-cikgu kalau ada soalan tolong angkat tangan, saya boleh pause kejap. Tanya, cuba jawab. Cikgu boleh unmute-kan mic cikgu untuk soalan sedikit takut saya terlalu laju pula. Boleh juga type di message. Kalau saya boleh jawab, saya akan tolong cikgu Siva jawab. Okay. Ada apa-apa masalah di sini? Okay, salah satu soalan biar saya terus terang lah. Okay, salah satu soalan yang cikgu tanya, pelajar saya tak ada internet, boleh tak mereka akses Google Classroom? Itu ialah masalah yang terlalu sama juga dengan bila kita tanya pelajar saya terlupa buku teks, boleh tak dia akses pada buku teks? Macam mana dia nak akses buku teks? Ya, saya rasa tak jadi masalah. Yang penting ialah kita ada ilmu. So bila orang tanya, cikgu pernah guna Google Classroom untuk mengajar? Yes, ada. Itu yang penting. Cikgu dah tahu cara bagaimana ia berfungsi. So daripada selalu saya bagi tahu cikgu-cikgu saya pun dan kalau cikgu ada 50 orang, saya 40 orang dalam kelas cikgu tak semestinya semua boleh gunakan internet. Cikgu dah faham itu. Okay? So yang sekurang-kurangnya cikgu dah tahu bahawa salah satu cara untuk mengajar ialah dengan menggunakan Google Classroom. Itu saja. Okay? Right. Okay, saya teruskan So memandangkan tak ada soalan apa-apa. Okay, kita teruskan dengan Google Classroom. Okay, so kalau cikgu lihat di sini, sorry isteri saya pun nak join juga. Okay, so kalau kita lihat di sini kali pertama cikgu login dalam Google Classroom, ini adalah dia punya address dia, tak kisah, cikgu boleh gunakan search bar saja, type sana Google Classroom. Cikgu akan dapati di sini, ini adalah menggunakan email peribadi saja. Bagaimana saya tahu ini adalah email peribadi? Cikgu lihat di sebelah atas, sebelah kanan tu
Cikgu cuba lihat di sana Google account yang digunakan di sini adalah Google Gmail. So kita tak nak menggunakan email peribadi Gmail peribadi tak nak. Sebab ini akan menyusahkan cikgu bila cikgu nak add in pelajar nanti atau guru-guru lain. Sebab pelajar dia tidak menggunakan email ID peribadi dia menggunakan MOE ID. So, langkah untuk kita ubah di sini adalah klik pada Google account tersebut. Klik pada Google account tersebut. Kalau cikgu lihat di sini, dalam akaun saya ada banyak akaun-akaun lain. Saya juga pentadbir sekolah, bukan pentadbir sekolah, penyelaras Google Classroom sekolah. Saya juga ada email Gmail peribadi daripada MOE ID ada, okay. So, apa yang saya kena buat ialah saya kena add account. Kalau cikgu tak ada senarai macam ni, obviously cikgu tak ada lah kalau kali pertama. Kalau cikgu tidak ada senarai begini, cikgu just add another account. Add another account, cikgu klik di sini untuk add or sign in menggunakan akaun baru. So dia akan terus kepada sini. Di sinilah cikgu bawa masuk MOE ID tersebut. Okay. Dia akan typekan MOE ID cikgu. Dia akan nampak macam ni. Dan juga menggunakan password yang diberi. So password yang default yang diberi adalah nombor IC untuk guru-guru. Untuk pelajar, admin mintanya pada admin cikgu macam mana. Okay. Right. So, sekarang saya akan pergi kepada Gmail MOE Ini yang saya rujuk kepada MOE ID MOE, saya klik. Ini adalah Gmail MOE ID yang diberi oleh kementerian pada saya. Cikgu-cikgu semua patut ada MOE ID sendiri. Kalau tak tahu, cari admin cikgu. Mereka lebih tahu. Saya sudah pun diterangkan pada mereka cara-cara untuk create, bukan untuk create ID tak boleh, untuk dapatkan ID cikgu. Alright. So, di sini dalam kelas, di sini dalam Google Classroom saya ada banyak kelas-kelas ni Ada kelas yang saya join, ada kelas yang saya buat. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang adalah saya nak cikgu-cikgu yang menggunakan Google Classroom Saya bagi masa untuk cikgu-cikgu cuba login. Saya nak tahu sama ada cikgu-cikgu pandai tak untuk login, untuk sign in ke dalam Google Classroom. So, apa yang saya nak buat di sini adalah saya sudah pun create satu kelas GC Level 1. Ini adalah untuk guru-guru So, apa yang saya nak cikgu buat ialah dengan menggunakan phone cikgu. Okay, cikgu boleh nampak muka saya tak? Okay, sebentar Okay. So, apa yang saya nak cikgu buat ialah dengan menggunakan phone cikgu, cuba sign in dengan menggunakan class code ni. Ini adalah class code saya. Saya nak tahu berapa cikgu yang pandai untuk sign in ke dalam kelas. Sekarang beginilah cikgu akan bentangkan pada pelajar cikgu nanti. Ini adalah class code cikgu. Saya nak cikgu-cikgu sign in ke dalam class code ini menggunakan class code ini. Cikgu-cikgu nampak Saya akan letakkan dalam chat juga. Inilah class code dia. Class code ini cikgu hanya boleh join dengan syarat cikgu menggunakan phone cikgu Okay, saya akan tunjuk. Cikgu boleh nampak saya Okay, cikgu download cepat-cepat Google Classroom. Kalau cikgu tidak ada Google Classroom, inilah Google Classroom dalam phone cikgu. Saya nak tahu berapa cikgu yang berjaya login sekarang ke dalam kelas saya. So, cara untuk login, cara untuk sign in cikgu tambah, ada simbol tambah di atas sana. Ada simbol plus di sana. Cikgu boleh nampak simbol plus di sana. Cikgu tekan simbol plus, kemudian join class. So, bila cikgu tekan pada join class, dia akan minta class code. Class code inilah yang cikgu kena masukkan, yang saya bagi dalam code tadi. Okay. Saya masih tunggu Okay, saya masih lagi menanti class code itu untuk cikgu masukkan, so that saya boleh tahu
cikgu mana yang berjaya masuk. Saya boleh nampak banyak cikgu-cikgu yang berjaya. Kita tunggu sebentar. Cik Nizam ada dapat receive apa-apa message untuk join kelas lagi? Tak ada. Itulah masalahnya. Tak ada message. Itulah masalahnya. Saya dah hantar satu. Apa tu? Internal error. Banyak error-error yang muncul ni adalah mungkin kemungkinan besar sebab kalau cikgu menggunakan ID yang betul kalau cikgu menggunakan ID yang betul sepatutnya ada masalah, tapi kemungkinan besar pun juga disebabkan oleh internet. Okay? So tak kisah, kita lihat berapa orang yang telah berjaya. Saya boleh tahu di sini berapa cikgu yang berjaya masuk. Ada. Banyak juga cikgu-cikgu yang berjaya masuk. Okay, so itulah cara kita bagi ID. So cikgu boleh gunakan macam saya, memandangkan saya ada grup WhatsApp pelajar saya untuk first time apa yang saya buat ialah saya akan bagi ID tersebut melalui WhatsApp. And then ada juga beberapa video dalam bagi guru-guru yang berjaya masuk di sini. Cikgu boleh lihat nota di sini dalam ada classwork kalau cikgu lihat. Cikgu Siva, Nota-nota boleh dimasukkan di sini itulah advantage. Obviously classroom bila kita kata Google Classroom, kita nak semuanya virtual. Okay, fingertips. Okay, pembacaan. Yes. Hello, boleh dengar? Hello. Hello, boleh dengar? Okay, boleh. Testing. Okay. So apa yang berlaku ialah yes, bagaimana tadi? Okay, tentang bahagian Google Classroom. So bahan-bahan seperti bahan-bahan online semuanya boleh dimasukkan. Bukan saja bahan online, cikgu pun boleh upload bahan-bahan daripada laptop cikgu ke dalam Google Classroom. Later on saya tunjukkan cara dia. Okay. So kita move on. Saya dah bagi tahu tadi kita dah habis bahagian untuk login ID dan juga cara untuk tukar login ID. So pastikan itulah perkara pertama yang cikgu cek. Adakah cikgu menggunakan ID MOE atau tidak? Itulah sangat penting. Okay? Right. Next kita pergi kepada part seterusnya. Kita akan move on. Kita akan move on kepada cara untuk create class. Okay? Cara untuk create class. Okay, yang ini saya tutup dulu. Ini ID lain so sentiasa lihat di sebelah kanan tu. Adakah cikgu menggunakan ID yang betul dengan ID kelas MOE yang diberi. Okay, so cara untuk create class. Apa-apa soalan cikgu utarakan dalam chat. Nanti Cik Nizam boleh posekan saya untuk saya jawab kalau dia tidak dapat jawab. Saya rasa kebanyakan soalan dia boleh jawab. Okay, right. So, kalau cikgu lihat di sini, untuk create class. Kalau first time cikgu buka kelas Google Classroom, cikgu tak akan nampak macam ni sebab cikgu baru first time.
Dia akan nampak empty, kosong. Tapi yang penting di sini adalah untuk yang saya punya, saya dah ada banyak. Cara untuk create class. Langkah di sini adalah semua di sebelah kanan. Cikgu lihat saja apa-apa function dalam Google biasanya trend dia adalah bahan-bahan menu dia semua di sebelah kanan. Menu penting. So kita ada plus, simbol plus di sana. Cikgu boleh create. Cikgu pastikan cikgu join langkah ni betul-betul sebab nanti kita akan ada sesi di mana kita akan buat pembentangan. Cikgu, saya akan bagi masa untuk cikgu-cikgu cuba create class dan kita akan adakan sesi pembentangan di mana cikgu akan tunjukkan apa bahan yang cikgu telah create tersebut, class tersebut. Okay? Right. So cara untuk create class, the plus sign. Ini kalau cikgu nak join, bukan cikgu nak join sekarang, join tadi sudah. Okay? Dan tadi sudah menggunakan class code. Sekarang kita nak create. Okay, cara untuk create, klik create class. Okay, dan class contohnya di sini adalah saya akan tulis science tingkatan 3. Okay. Kalau cikgu lihat di sini saya tak tulis kelas spesifik. Kalau tingkatan 3A, 3B saya tak masukkan tu. Saya tulis 3. Kenapa 3? Sebab kita nak buat kolaborasi. Kita nak buat maka cikgu-cikgu ada banyak kerja, right? Kita buat satu kelas untuk cikgu dulu. Maksudnya satu cikgu in charge untuk sains contohnya, dan dia akan bawa masuk cikgu-cikgu lain yang mengajar kelas tingkatan 3 sains. Kan jimat masa, right? Kelas ini boleh dikongsi, don't worry Okay, then subject cikgu boleh tambah di sini kalau cikgu nak. Tak tambah pun tak apa, dia tak wajib. Dan saya selalu cikgu boleh add in kalau cikgu menggunakan, kalaulah cikgu kata pengetua kata guru besar kata mesti setiap cikgu buat satu kelas. Okey lah. So bila cikgu buat tingkatan 3A, pastikan cikgu tulis nama cikgu. Supaya cikgu nampak kelas tu kelas cikgu yang create. Okay. Dan cikgu juga akan join kelas cikgu lain pula nanti. Right. Okay. So sama ada ditulis sini atau cikgu boleh letakkan di bawah bahagian section. Okay, nama cikgu. Ini semua cikgu boleh explore nanti lah. Okay. Right. Tekan create. Dan tunggu. Ini semua bergantung pada line, tapi percayalah dia lebih laju daripada Google Frog lagi lah tu. Slow. Okay, kita tunggu sebentar. Alright, ini adalah kelas saya. So cikgu nampak subjek tingkatan 3A dan juga siapa yang buat. Saya yang buat lah. Bahagian section tu kita jadikan dia nama, okay, tak salah. Okay, so apa part-part yang ada dalam satu Google Classroom site ini? Kalau cikgu lihat di sini, kita ada stream, kita ada classwork, kita ada people, kita ada grades. Ini adalah menu-menu penting yang mana pelajar kena expose diri dia. Okay? Ini juga akan muncul dalam phone mereka nanti. Okay? So kita mulakan dengan bahagian stream. Apa maksud stream? Definisi bagi stream samalah seperti definisi seperti Facebook. Di mana kita boleh letakkan papan notis, bahan-bahan notis. Dia juga akan muncul, akan beritahu. Lebih kurang part yang pertama lah, di mana pelajar akan nampak bila sebab saja diklik bahagian sains tingkatan 3A, apa notifikasi yang ada? Ada kerja rumah tak? Ada latihan tak diberi oleh guru? Ada assignment, ada quiz. Semua ni akan muncul di sini. Okay? So kalau memandangkan jika cikgu-cikgu tidak ada dalam ni, saya akan gunakan GC level 1 tadi cikgu boleh cuba type di sini. Inilah salah satu advantage stream ni di mana pelajar-pelajar boleh chat, boleh juga tanya. Cikgu-cikgu boleh type sebarang notis apa kita nak belajar hari ini dan post. Okay. Contoh ni lah. Cikgu nampak dia akan muncul di sini.
bukan saja dia, cikgu juga akan nampak gambar cikgu muncul. Ini ialah yang baru masuk ni. So dah mula pandai, banyak cikgu yang dah pandai. Okay, inilah bahagian typing basically. Okay. Cikgu boleh letak info-info terkini tentang sekolah. Semua tu boleh dibuat. Okay. Esok cuti, esok raya, selamat raya, apa-apa sajalah. Okay, boleh dimasukkan di bahagian stream. Stream ini ialah sebiji seperti Facebook. Okay. Tapi dia ada lebih advantage lagi. Next, kita pergi kepada bahagian classwork. Okey. Di bahagian classwork, ini adalah almari cikgu basically. So di sini kita akan ada, cikgu boleh masukkan kerja-kerja rumah, assignment dan sebagainya. Okey, di bahagian classwork, daripada definisi, daripada term dia sendiri, kita dah tahu kerja sekolah lah tu, kerja kelas. Okey, apa yang cikgu nak buat? Okey. Sebelum kita pergi kepada classwork, later on sebab ini melibatkan banyak perkara, saya nak pergi kepada bahagian people. Tunjuk dulu people dan baru kita pergi kepada classwork. Okey. People ni kita ada dua kategori manusia dalam kelas cikgu, iaitu teachers dan juga student. Student obviously pelajar lah, pelajar-pelajar cikgu. Teachers adalah orang-orang yang mengajar dalam kelas tersebut. Seperti yang saya dah bagi tahu tadi, kelas cikgu sekarang maya. So cikgu berada di dalam internet, di alam maya, di mana kelas itu boleh juga diajar oleh guru-guru dari kelas lain atau guru-guru dari sekolah lain atau negeri lain pun boleh join masuk. Okey, cara untuk cikgu invite mereka. Invite teachers. Cikgu nampak di sebelah kanan sekali lagi cara dia. Selalu di sebelah kanan. Dia ada bahagian invite teacher. So bila invite teacher ni, cikgu kena dapatkan email cikgu tersebut yang cikgu nak invite. Email ni pastikan email MOE ya. Tolong jangan bawa masuk email Gmail peribadi. Cikgu tak boleh login. Cikgu tersebut tak dapat masuk. Takkan masuk sebab pun saya pun tak pasti kenapa government ni bila dia bagi MOE ID ni dia terlalu kedekut, dia tak nak kongsi dengan Gmail peribadi. Yalah sebab advantage, disadvantage dan sebagainya. So dia nak lebih spesifik. Kalau cikgu lihat MOE ID ni sudah diregister atas nama cikgu. So mungkin dia nak trace siapa yang bagi lah dengan nama yang betul. Dia tak nak letak nama Superman ke sebagainya kalau dalam email peribadi ya. Right. Okay. So untuk bahagian invite ID, saya dah bagi tahu invite teachers, cikgu dapatkan ID guru tersebut. ID guru dengan ID pelajar ni lain sikit. ID guru dia akan mula dengan G. Okay. Kalau cikgu sedar, itulah G punya ID. Okay. Macam ID pelajar, inilah ID pelajar saya. Dia akan mula dengan M. ID pelajar ni cikgu boleh dapatkan daripada admin sekolah cikgu. Itulah tugas admin sekolah cikgu. Habis sesi ni, cikgu message pada admin sekolah cikgu, Google Classroom, cuba dapatkan ID tersebut supaya boleh dikongsikan dengan kelas cikgu. Okay, so ini adalah untuk teachers. Teachers boleh menyumbang classwork, boleh menyumbang nota-nota dan sebagainya. Ada limitation, ada kebanyakan dia yang control lah teachers ni. Teachers juga boleh add in student dan sebagainya daripada student luar. Okay, yang pelajar ni pula, ini adalah student, tempat di mana cikgu akan add in pelajar. So cara untuk add in pelajar, saya akan pergi kepada balik semula kepada sains tadi. Saya nak add in pelajar. Cara untuk saya add in pelajar, Cikgu Siva, ada soalan? Ya saya, okey. ID email cikgu tadi ya. Yes. Tak adakah email tu memang tersedia ada di sana? Maksudnya kita tak perlu search, kita klik saja di sana. Sebab email cikgu ni susah nak ingat sebab nombor dia banyak sangat. Yes, satu masalah di sini adalah yang saya lihat dalam menggunakan Google Classroom ni adalah bila kita nak add in pelajar, add in guru dan sebagainya, saya dah cuba banyak kali gunakan nama tersebut. Dia akan keluar macam ni. Dan kadang-kadang mau dia. Saya rasa kebanyakannya bergantung kepada line internet ni. So saya cadangkan cikgu dapatkan ID guru tersebut. Sepatutnya cikgu-cikgu, semua cikgu-cikgu, macam sekolah saya, SMK Serian,
semua cikgu-cikgu sudah saya bekalkan dengan ID guru. Semua guru. Semua guru-guru tahu ID guru-guru lain. Sebab saya dah letakkan dalam Excel format dan saya telah postkan dalam WhatsApp group. So maksudnya di sini, contohnya di sini lah pelajar ni, ID ni. Inilah macam ni lah saya bagi senarai. Okay, so guru-guru boleh dapatkan ID tersebut daripada senarai. Sebab dari menggunakan nombor tak dapat kita ini nombor ni bukan kita yang set, ini adalah KPM yang bagi. Kita tak boleh ubah nombor ni. Tidak boleh diubah, itulah masalah dia. Okay, so cara untuk add in. Okay, Cikgu Justin, ada saya jawab soalan cikgu? Boleh? Okay, boleh. Okay. Thank you, Cikgu Siwa. Cari daripada admin admin cikgu patut tahu. Okay, next. Saya nak tunjukkan cara senang untuk cikgu add in student. Okay, student ni lagilah bermasalah. Kalau cikgu nampak di sini, katakanlah dalam kelas cikgu ada 50 orang. Macam mana cikgu nak add in ID? Email satu persatu. Kerja susah tau. So apa yang patut cikgu buat adalah cikgu dapatkan ID pelajar-pelajar. Contohnya senarai ni saya ada beberapa pelajar ni saya akan highlight. Contoh saya akan highlight. Saya just perlu copy dia. Okay, saya dah copy dia. Seterusnya saya akan pergi kepada sini dan saya akan paste. Bila saya paste, semua ni muncul. Klik di sini. That's it. Macam ni saya add in satu sekolah dalam satu site. Dan kita baru just perlu klik invite. Okay, so bila klik invite, sebaik saja student login menggunakan phone mereka. Dengan menggunakan phone mereka ni mereka akan dapat notifikasi bahawa satu cikgu telah invite dia untuk join kelas tersebut. Okay, later on saya akan tunjuk cara bagaimana phone cikgu akan berfungsi. Okay, apa kata saya ambil contoh satu, saya letakkan satu student di sini. Okay, dalam notifikasi, biar saya tunjuk, saya tunjuk menggunakan phone ni. Okay, cuba boleh nampak phone saya? Saya besarkan sikit Okay, saya end. Cikgu boleh nampak phone saya ni. Dalam Google Classroom, kalau cikgu klik, dia ada satu button di sebelah kiri sekarang yang berwarna merah. Dalam phone cikgu mungkin tak ada lagi, saya akan tunjuk. Cikgu akan lihat di sini student, begitulah dia akan nampak. Dalam phone dia, semua dalam phone sebab mengikut soal sendiri phone lah medium yang pelajar paling banyak ada. Jangan harapkan laptop. Laptop memang susah. Pelajar-pelajar harapkan laptop. So phone yang paling senang sekali dan saya dapati dia Google Classroom ni sangat user friendly. Sangat-sangat user friendly bila dalam Google Classroom dengan menggunakan Google Classroom. Tidak seperti From So cikgu akan nampak notifikasi di sini yang berwarna merah dan notification dia akan muncul menunjukkan bahawa ada orang tengah invite. Okay, begitulah menggunakan phone. Cikgu boleh test ini dengan menggunakan phone pelajar cikgu. Right. So bahagian student, cara untuk invite student sudah, cara untuk invite pelajar pun sudah. Okay, next kita pergi balik semula kepada classwork. Ini adalah cikgu akan buat nanti. Classwork saya ni kosong. Okay, there, your soalan already done. Dan cikgu boleh tambah soalan di sini dengan menggunakan button ni. Ini adalah bahagian Google Form. Ini mungkin kita boleh belajar lebih detail nanti bila kita ada satu sesi untuk Google Form lah. Okay, so untuk hari ini cukup saya katakan ni. Okay, so sudah siap and then macam mana nak save? Kalau cikgu lihat apa-apa yang melibatkan Google sama ada Google Doc ke, Google Form ke, okay, Google PowerPoint ke dan sebagainya,
bila dia online, dia tidak perlu di-save. Dia save automatic. So saya hanya perlu tutup ni saja. Okay, saya hanya perlu tutup ni saja. Okay, and then refresh balik. Cikgu boleh nampak di sini nama dia akan berubah. Oh, there. Edit assignment. Ni semua perlukan internet Itu susah. Inilah assignment tadi lah. Memandangkan kita belum assign lagi so dia masih dalam keadaan draft. Okay, there. Photosynthesis sudah ada. Video sudah ada. Soalan sudah ada. Okay, see, very simple. Next, cikgu pergi kepada kita boleh campur adukan soalan-soalan ni cikgu boleh lihat explore soalan-soalan ni nanti part ni untuk pelajar mana, untuk semua pelajar ke atau tidak, atau specifically certain group saja ke, itu pun boleh diasingkan. Due date boleh cikgu setkan bila cikgu nak tarik last hantar. Contohnya di sini saya nak 25 hari bulan. Topik, kalau cikgu sudah ada topik tersebut, okey bagus. Kalau cikgu belum lagi buat soalan topik tersebut, cikgu boleh create topik di sini.